Ya Azam, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yakin Sarawak akan berjaya mencapai sasaran 50% kanak-kanak yang layak menerima vaksin COVID-19 diberi suntikan dos pertama menjelang penghujung bulan ini. Bercakap dalam sidang media selepas lawatan ke program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids di Klinik Kesihatan Kota Sentosa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu sejak pelaksanaan PIC Kids pada 3 Februari lalu, Sarawak berjaya memberi vaksin kepada 19,430 orang kanak-kanak iaitu 6.8% daripada 286,000 jumlah kanak-kanak di negeri ini. Jelas Ketua Menteri, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak serta sokongan daripada kerajaan negeri akan memastikan kanak-kanak tidak ketinggalan daripada menerima suntikan vaksin. Beliau turut meyakinkan golongan ibu bapa bahawa pelaksanaan PIC Kids ini adalah penting bagi menjamin keselamatan kanak-kanak sekaligus memastikan sistem persekolahan di Sarawak dapat berjalan seperti sedia kala. Dan saya rasa bahawa ada juga ibu bapa yang masih lagi ragu-ragu. Kalau kita melihat bahawa setakat ini kita ada kejayaan, yang ragu-ragu ini saya harap akan menyahut membenarkan anak mereka untuk disuntik. Kerana kalau tidak, mereka akan tidak pergi ke sekolah. Ini akan menjejaskan masa depan mereka. Dan pihak Kementerian Kesihatan sudah tentu membuat banyak kajian dan mereka akan teruskan usaha ini. Jelas Ketua Menteri, setakat 10 Februari lalu, Sarawak berjaya mencapai liputan dos kedua sebanyak 91.9% populasi dewasa yang berumur 18 tahun ke atas, 88.7% bagi remaja 12 hingga 17 tahun, manakala liputan dos penggalak dalam kalangan yang layak adalah sebanyak 84.5%. Justru beliau menggesa golongan yang belum mendapatkan vaksin atau dos penggalak untuk berbuat demikian bagi membantu usaha kerajaan negeri memerangi ancaman COVID-19. Terdahulu, Ketua Menteri menyaksikan operasi pelaksanaan PIC Kids di Klinik Kesihatan Kota Sentosa yang melibatkan seramai 308 orang kanak-kanak dari sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Chunghua Stampin dan SJKC Chunghua Pengkalan Baru. Sementara itu, seramai 90 murid dari sekolah kebangsaan St. Augustine di Betong hari ini hadir untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Mereka terdiri daripada murid prasekolah hingga murid tahun 5 yang berumur 5 ke 11 tahun. Naib Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK St. Augustine, Henry juga melahirkan rasa gembira dan berpuas hati dengan maklum balas positif daripada ibu bapa yang membenarkan anak mereka diberi suntikan vaksin. Menurut Henry, ia menggambarkan keprihatinan dan kesedaran tinggi ibu bapa terhadap kesihatan dan keselamatan anak masing-masing. Varian COVID-19 Omicron disahkan satu-satunya variant of concern VOC yang menular di Sarawak sekaligus menggantikan varian Delta sepenuhnya. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira berkata kesemua 77 sampel kes positif yang diambil antara 20 Januari hingga 6 Februari lepas telah dikenal pasti sebagai Omicron dan merupakan varian dominan di Sarawak ketika ini. Profesor Dr. David mendedahkan perkara tersebut dalam laporannya kepada Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Beliau menambah kes positif Omicron dikenal pasti di Kuching, Sibu, Miri dan Bintulu. Bagi kes import pula, beliau berkata ia telah dikenal pasti berasal dari Selangor, Pahang dan Johor. Tambahnya lagi, daripada sampel-sampel kes tersebut, 3 didapati merupakan sub keturunan Omicron BA2
kedua iaitu yang lebih mudah menular serta berjangkit yang dikesan di Sibu, Miri dan Kuching. Dr. David yang juga ahli kumpulan penasihat vaksin COVID-19 Sarawak turut menasihati orang ramai untuk memberi vaksin kepada anak-anak mereka yang berumur 5 hingga 11 tahun semasa kempen vaksinasi yang sedang dijalankan di seluruh negara. Jelas beliau, ini langkah yang amat penting bagi melindungi mereka daripada risiko jangkitan teruk dan kemasukan ke hospital. Liputan internet 4G di kawasan berpenduduk di Sarawak dijangka mencapai kadar 100% menjelang tahun 2025. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata, berdasarkan maklumat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, sebanyak 82.86% dari kawasan berpenduduk di negeri ini telah mendapat liputan tahap 4G tahun lepas. Datuk Julaihi berkata sebanyak 636 menara baharu dengan kos 4.09 bilion ringgit akan dibina di bawah fasa pertama program Jalinan Digital Negara Jendela untuk mencapai sasaran itu. Daripada itu, sebanyak 299 menara jendela fasa 1 telah dianugerahkan kepada penyedia perkhidmatan yang dilantik pada Januari 2022 dan dijangka beroperasi pada suku ketiga tahun 2023. Manakala baki 337 menara lagi dijangka dibina bermula Mac ini dan dijangka siap tahun depan. Tambahnya, menara terbabit merupakan tambahan kepada 106 menara baharu 4G yang sedang dalam pelaksanaan di Sarawak dan dijangka beroperasi menjelang suku kedua 2023. 2,442 stesen pemancar di Sarawak telah dinaik taraf kepada rangkaian 4G, manakala 572 lagi menjelang bulan depan. Sebanyak 523 lokasi dikenal pasti untuk pemasangan satelit di bawah pelan jendela bagi mengatasi masalah capaian jalur lebar di kawasan terpencil supaya penduduk boleh mengakses perkhidmatan itu secara percuma selama 2 tahun. Lebih bergiat aktif dalam media sosial selain saluran televisyen dan radio menjadi tunjak utama Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang dalam menyampai maklumat dan mendekati masyarakat di daerah itu. Ketua Unit Rancangan RTM Limbang, Amran Tut berkata, perkara tersebut digiatkan selaras dengan kemajuan teknologi dan kepelbagaian media sosial pada masa kini. Semestinya kita akan mempergiatkan lagi media sosial kita untuk mendekatkan Limbang FM ini ataupun RTM Limbang ini kepada masyarakat yang berada di Limbang dan juga yang berada di Lawas dan kawasannya sekitarnya. Di mana kita ada RTM Klik untuk memudahkan yang daripada kawasan pedalaman untuk melihat, mendengar apa yang info yang kita sampaikan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program sambutan Hari Radio Sedunia di RTM Limbang. Sementara itu, penyampai-penyampai Radio Limbang FM turut menzahirkan ucapan Hari Radio Sedunia yang akan disambut esok. Saya hari ini mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia 2022 kepada semua jurehebah-jurehebah di Malaysia dan kepada rakan-rakan sekalian, teruskan dengan hiburan dan rancangan yang berinformasi hanya di RTM. Terima kasih kepada anda kerana mendengarkan radio sebagai rakan menghibur anda dan sumber maklumat yang sahih, dan kami sebagai penyampai akan terus menyampaikan info yang tepat kepada anda semua. Selamat Hari Radio Sedunia. Selamat Hari Radio Sedunia kepada semua rakan-rakan penyampai di seluruh Malaysia. Hari Radio Sedunia disambut setiap 13 Februari setiap tahun. Bekas penerbit rancangan televisyen Malaysia RTM Sarawak Abang Sulaiman Abang Joh meninggal dunia awal pagi tadi. Allahyarham berumur 65 tahun menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Taman Sukma, Kuching. Menurut anaknya, Abang Muhammad Syahrizal Abang Sulaiman, ayahnya sempat menghubunginya pagi tadi untuk berjumpa namun tidak kesampaian. Pagi tadinya Madan dirinya macam semput cumalah. Dalam kira-kira 9.30 macamnya. Kami pun sempat juga nemunya pagi tadi. Ini sempat kelakar Madan. Oh, sempat mesej Madannya sakitlah nyong agak. Oh. Mari sini keadaan. Mari okeynya, ada keluar indah.
Ditemui pemberita RTM di Taman Sukma tengah hari tadi, dedahnya pemergian bapanya disedari kira-kira pukul 9.30 pagi selepas mendapati tidak bangun daripada tidur seperti kebiasaan. Bagi anak saudaranya Muhammad Sazwan Zikri, Allahyarham tidak menunjukkan perilaku yang luar biasa sebelum ini. Sebelum tu ada keluar kami bapa gitu teh. Orang lagi pun sampai adanya keluar kami. Biasa ngombat keluar apa semua. Macam biasa lah. Macam biasa nang soalnya macam kami nang apat gini ada kecil tapi gini tu. Jenazah Allahyarham Abang Sulaiman dibawa ke Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma untuk dimandikan dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang selepas asar. Allahyarham mula menyertai RTM Sarawak awal tahun 1970-an sebagai penerbit rancangan TV dan pernah menggalas tugas sebagai pengurus stesen RTM Sibu, RTM Sri Aman dan RTM Limbang sebelum berpindah ke Sabah dan bersara pada tahun 2015. Beliau antara penerbit TV perintis di Sarawak dalam penghasilan dokumentari dan program TV yang dikenali sehingga kini. Salam takziah kepada keluarga Allahyarham Abang Sulaiman Abang Joh daripada kami di RTM Sarawak. Semoga Allahyarham dicucuri rahmat. Baik, kita ke berita seterusnya. Selari dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan Betong sebagai kawasan pengeluaran makanan, Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex Betong mula memperkenalkan kursus tanaman hidroponik bermula tahun lepas. Pengurus Sentex Betong Andrew Emparan memberitahu kursus selama 6 bulan itu bertujuan bagi mendedahkan pelatih secara teori dan praktikal mengenai pertanian secara moden menggunakan kaedah hidroponik. Jelas Andrew Emparan, kursus tersebut ternyata mendapat maklum balas positif dari anak muda dari bahagian Betong. Menurut Andrew, Sentex meletakkan harapan tinggi bahawa kesemua pelatih yang bakal menamatkan kursus itu nanti bukan sahaja akan dapat menjadi seorang yang berkemahiran tetapi berpeluang menjadi usahawan muda dalam bidang pertanian. Kita menggalakkan sesiapa saja pelatih yang telah menyertai kursus yang ditawarkan sama ada mereka ingin menjadi usahawan. Itu kita menggalakkan mereka. Jadi dua perkara ini adalah main objektif kita dalam memberi pendidikan terutama dalam kemahiran. Selain itu, Sentex Betong juga menawarkan program Community Technical Outreach Program CTOP kepada komuniti di sekitar Betong dan Sri Aman. CTOP memberi peluang kepada komuniti kampung dan rumah-rumah panjang yang berminat untuk mempelajari pertanian moden atau asas kemahiran yang lain seperti kursus jahitan. Dalam hal ini, Sentex akan bekerjasama dengan rakan strategik untuk membawakan kursus tersebut kepada komuniti yang berminat. Andrew ditemui RTM pada Cerita Pagi Sarawak, program Selamat Pagi Malaysia di Betong. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri.